Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya ya. Baik, saya hendak merujuk kepada satu kenyataan yang telah dibuat oleh PMX ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Saya kira di dalam kempen PRK Pelangai ya. Okey, di dalam kenyataan Anwar tu, beliau secara bongkak ya memberitahu pembangkang jangan kacau misi ataupun rancangan pembangunan kerajaan. So ini pertama ya, saya akan komen. Jangan kacau misi pembangunan kerajaan. Pembangkang nak kritik apa ke, dia kata itu semua suara bising. Okay, so basically PMX kata pembangkang itu pengacau, dia bising. Jangan kacau rancangan pembangunan kerajaan. Dan dia beri contoh. Dia kata depa kata PMX bodoh, PMX tipu, pemansuhan hutang Felda ni adalah kerajaan terdahulu yang buat. Semua ni dikira bising. Semua ni dikira bising ya. PMX beritahu dia tak hirau, dan dia akhiri dengan kata kerajaan ini tetap akan bertahan. Tunggu 4 tahun, saya adalah PMX. Okay. Pertama ya, bunyinya saya sebagai seorang yang mendengar atau membaca teks ucapan ya, bunyinya adalah PMX sudah khawatir akan hilang kuasa. Dan ini berdasarkan apa yang saya faham berkenaan dengan Anwar Ibrahim kalau saya lihat sejarah dia. Bila dia katakan sesuatu, maknanya dia sedang cuba yakinkan diri sendiri, bukannya itu kebenaran. Banyak contoh di mana Anwar mengatakan sesuatu, ia tidak menggambarkan kebenaran. Contohnya, berkali-kali Anwar cuba ganggu-gugat kerajaan-kerajaan YDPA terdahulu dengan membuat press conference dan mendakwa dia ada majoriti yang cukup, yang itu bukannya kebenaran. So, dia sedang bermain, pada masa itu, dia sedang bermain psikologi. Dia sedang menampilkan dirinya sebagai yakin, sebagai sudah ada majoriti. Barangkali lah, mungkin sebab ahli-ahli parlimen yang masih belum sokong dia, mungkin fikir, alamak dia nak jadi PM, lebih baik kita sokong. Dan setiap kali ianya tidak benar, ianya palsu. So ini taktik Anwar dari dulu. So saya syaki dia khawatir akan hilang kuasa. Jadi dia katakan saya adalah PMX, tidak boleh diganggu-gugat 4 tahun. Barangkali dia nak menampilkan dirinya, menonjolkan dirinya kepada IMP-MP sebagai yakin dia memang ada sokongan kukuh. So saya kurang percayalah. Saya rasa dia hanya meyakinkan diri dia bahawa dia akan kekal PMX. Barangkali sebenarnya dia sudah khawatir. Okay, itu pertama. Kedua, Anwar berkata pembangkang ni sedang bising. Pembangkang apabila membangkang, itu kerja dia. Apabila membangkang khususnya benda yang tidak betul, anda kata bising, anda PM yang bongkak. Maknanya anda tidak hirau apa pembangkang kata. Ketiga, anda kata jangan kacau misi pembangunan ataupun kerajaan. Misi apa? Bila ditanya dulu dalam 9 bulan menjelang PRN, Anwar kata nak memberi bayangan ya, memberi bayangan semuanya berkait dengan penambahbaikan ekonomi ni tunggu lepas PRN. Ini tidak betul. Sepatutnya ekonomi negara kita yang makin mudarat pada masa itu memerlukan Perdana Menteri memberi perhatian sepenuhnya dan menunjukkan kepada rakyat bahawa perhatian ini diberikan dengan mewujudkan dasar-dasar kerajaan yang jelas, yang menunjukkan dasar kerajaan cara nak ubati ekonomi yang sedang mudarat atau kerangka kerja pemulihan dan sebagainya, termasuk penubuhan jawatan kuasa yang bermesyuarat melibatkan pakar-pakar. Dan kemudian hasil-hasil perbincangan itu
menjurus kepada satu langkah penyelesaian yang diumumkan kepada rakyat. Semua itu tak ada. Yang kita lihat hari demi hari PMX berkempen, bercerita nak perang rasuah, berkempen sana, berkempen sini, pergi universiti sana, pergi universiti sini, ulang alik sana. Asyik benda tu yang ditonjolkan kepada rakyat dalam pada ekonomi mudarat. So, tidak ada perhatian khusus diberi kepada menangani isu ekonomi, masalah ringgit. Tidak ada kerangka kerja, pemulihan yang diumumkan, dasar yang konkret yang diumumkan. Bila wartawan tanya dari luar negara, jawapannya tidak jelas, pusing-pusing sana, cerita apa yang kerajaan harus lakukan. Kita tak mau tahu apa kerajaannya harus lakukan. Kita nak tahu apa yang kerajaan sedang lakukan. Cerita pasal rasuah pun tak boleh percaya. Hang nak lawan rasuah, tapi hang lantik orang yang hang sendiri kata aku ada bukti hitam putih dia terlibat dengan skandal LCS. Orang itu hang lantik sebagai TPM. Sebelum pilihan raya diberi gambaran ramai dalam UMNO ni korup. UMNO ni parti kleptokrat. Lepas pilihan raya, UMNO dah jadi suci bersih. Yang diserang adalah pembangkang. Kononnya pembangkang yang rasuah, dia ni rasuah, dia tu rasuah. Siapa nak percaya? Ya? Kemudian benda yang anda lakukan yang paling luar tabi'i, anda lantik orang yang hang kata terlibat, ada hitam putih, malah didedah hitam putih itu. DAP pun kata ada hitam putih, Anthony Locke kata, ya. Kemudian orang tu dinaikkan sebagai TPM, menimbulkan risiko tekanan terhadap mahkamah dan pejabat peguam negara. Kemudian akhirnya orang itu dilepaskan daripada 47 pertuduhan jenayah dengan cara yang luar tabi'i, lepas kes prima facie. Siapa yang boleh beri jaminan bahawa itu bukannya disebabkan kedudukan dia yang memberi tekanan kepada pejabat peguam negara dan mahkamah? Jadi cerita rasuah ni dah jadi dalca. Orang tak percaya langsung kepada PMX. PMX jadi juru cakap peguam negara yang kononnya telah melepaskan Zaid, sedangkan kita belum dengar sepatah pun daripada peguam negara. Dan PMX seolah-olah memberi penjelasan untuk merasionalisasi memberikan kita sebab mengapa Zaid dilepaskan itu adalah sesuatu yang baik atau betul. Itu bukan tugas kerajaan menyokong, menjelaskan kepada rakyat mengapa satu keputusan yang dibuat itu betul. Kerajaan tidak boleh memihak. So banyak benda yang luar tabi'i, jadi pembangkang suarakan. Contohnya, lagi satu yang luar tabi'i adalah bila PMX cuba memberi gambaran bahawa pemansuhan hutang Felda itu dilakukan oleh beliau, sedangkan ianya dilakukan di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin. Kemudian ada usaha memfitnah, kononnya tidak ada pemansuhan hutang di bawah kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin. Kemudian mereka spin, mereka putar belit. Hakikatnya di dalam parlimen pun sudah ada kenyataan jelas dalam Hansard yang mengesahkan memang ada pemansuhan hutang dilakukan di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin. Kemudian Anwar nak jadi hero, dan bila benda ni kita pertikai, akhirnya Anwar buat tak indah. Dan dia boleh mengatakannya dalam ceramah dia terkini ni, dia boleh menyatakan pembangkang bising. Mereka kata PMX penipu, mereka kata pemansuhan hutang tu dilakukan dulu. Sudahlah, dia tak kisah, ya, saya PMX. Maka dia ungkit benda-benda yang telah diceritakan oleh pembangkang sebagai penipuan dia, ya, dan kata dia tak kisah. Seolah-olah memberi persepsi kepada rakyat, ya, itu semua penipuan pembangkang, ya, dengan mengatakan benda-benda yang kita sebagai pembangkang sudah suarakan, iaitu PMX tang mana dia tak betul, tang mana dia menipu. Dia ungkit, dia berani ungkit benda tu. So ini memberi persepsi kepada rakyat, ialah itu yang pembangkang kata mereka tipu, ya, maknanya seolah-olah memperlekeh pembangkang ni reka cerita. Satu Malaysia tahu bahawa PMX ni pandai putar belit. So cukup bongkak, cukup luar tabi'i pentadbiran ini. Kita atau pembangkang, dia melakukan kerja
demi rakyat, bukannya suka nak serang PMX. Bila kita lihat sesuatu yang luar tabi'i, kita kena tegur. Bukannya kita ataupun pembangkang dia bersuara, dia menyatakan sesuatu yang tidak betul dalam pentadbiran PMX kerana dia hanya hendak tumbangkan PMX. Bukan. Sebab benda tu memang tak betul, kena sebut. Tapi PMX kata itu semua bising, dia tak kisah. Ya. Dia hanya tahu bahawa dia PMX dan dia akan kekal tunggu 4 tahun. Secara tidak langsung dia kata, kalau saya tipu pun, mereka nak cerita pun aku tak kisah. Secara tidak langsung lah. Kalau aku nak tipu Babak Felda, mereka nak cerita pun aku tak kisah. Aku PMX. Dengan bongkak dia kata. Dan aku akan tahan dalam 4 tahun. Nampaknya dia tak yakin. Nampaknya dia takut hilang kuasa. Dan dia sedang cuba meyakinkan diri dan memberi gambaran kepada ahli-ahli parlimen bahawa dia ada sokongan yang kukuh. Ya. Memang luar tabi'i lah. Cerita apa-apa pasal PMX ni luar tabi'i. Ya. Luar tabi'i. Negara kita, ekonomi dia mudarat. Kerajaan hampir tidak melakukan apa-apa ataupun tidak ada rancangan khusus untuk menangani isu ekonomi ringgit. Ya, benda ni bila ditanya oleh wartawan dari luar negara, jawapan PMX tidak jelas, tidak ada, malah dia tidak boleh jawab soalan. Dia tidak boleh beri penjelasan apakah perancangan kerajaan. Dia tidak ada. Ya, dan ini membimbangkan pelabur. Semestinya pelabur tak nak masuk. Ya, ringgit teruk. Krisis makanan yang tidak pernah terjadi dalam sejarah tanah air sampai orang berpusu-pusu, bertolak-tolak, ya, line panjang untuk nak dapatkan sekampit beras. Ini dah sampai tahap darurat. Apa yang kita perlukan sekarang ialah yang di-Pertuan Agong menggunakan kuasa budi bicara mutlak, ya, saya rayu untuk isytihar darurat. Darurat sebab kegagalan kerajaan ini. Kemudian gantung tugas kerajaan ini, kuasa kerajaan ini, dan tubuhkan majlis atau jawatan kuasa yang sesuai untuk menangani isu ini. Sebab dia gagal segagal-gagalnya. Bila orang cerita harga barang meningkat, pada awalnya mereka cuba cari alasan. Mereka beri gambaran harga barang sebenarnya tidak meningkat, itu semua politik propaganda. Akhirnya mereka mengaku, PMX mengaku ada masalah harga barang. Ini bukan masalah remeh, ini dah menggila harga barang. Siap dengan bekalan makanan asas, makanan ruji itu sukar ditemui. So itu sajalah, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.